Assalamualaikum. Hari ini kelas PDPR kita kembali. Tajuk pada hari ini ialah bahan kering. Sebelum ni cikgu telah jelaskan tentang bahan segar, bahan mentah, dan hari ini pula cikgu akan menjelaskan tentang bahan kering. Apa itu bahan kering? Apa itu bahan kering? Bahan yang telah dikeringkan sama ada yang telah dimasak atau yang mentah. Bahan kering ini ialah bahan yang dikeringkan melalui sinar cahaya matahari, iaitu dijemur di bawah sinaran cahaya matahari lah. Seperti ikan masin. Seterusnya, bahan yang dikeringkan melalui haba kering atau haba lembap melalui proses, dan juga dengan sedikit bahan pengawet untuk memastikan bahan itu tahan lama. Di sini cikgu akan jelaskan bahan kering ini terdapat 5 kategori. Yang pertama ialah bijirin. Nanti kita lihat apa contoh-contoh bijirin. Cara nak pilih bijirin. Hasil bijirin. Yang ketiga, kekacang. Yang keempat, rempah. Dan yang kelima ialah lain-lain lah. Yang kelima tu lain-lain. Yang pertama, bijirin. Bijirin ni contoh yang boleh kita lihat adalah seperti bali, beras, gandum, pulut, oat. Bali ni biasa kita tengoklah untuk dibuat bubur ataupun air bali. Beras untuk kita masak menjadi nasi. Gandum ni adalah serbuk. Gandum ataupun yang serbuk. Pulut untuk dimasak menjadi pulut. Dan oat. Cara untuk memilih bijirin ni, mestilah kita tengok bijirin kita itu tidak berbubuk. Berbubuk ni maksudnya ada serangga yang kecil-kecil ada di dalam hasil bijirin, dalam bijirin kita. Selepas itu kita tengok juga cara nak lihat dia adalah melalui hidu bahan itu, adakah berbau hapa ataupun bau yang kurang menyenangkan. Selain itu, kita boleh lihat kepada bijirin itu melalui tekstur bijirin itu. Jangan beli sesuatu bijirin itu, contohnya beras kita nak beli, kita beli beras yang hancur. Maksudnya beras itu tidak sesuai ataupun telah lama lah. Itu maksudnya. Cara penyediaan. Cara penyediaannya, bijirin ini perlu direndam dan dibasuh terlebih dahulu sebelum dimasak. Rendam dulu. Kaedah memasak yang sesuai untuk bijirin ini adalah merebus, mengukus. Contoh bali, untuk kita buat air bali kita perlu rebus dahulu. Untuk kita buat pulut dan nasi beras kita boleh kukus. Hasilnya akan menjadi nasi kukus ataupun pulut. Yang kedua adalah hasil bijirin. Hasil bijirin ni maksudnya bijirin tadi telah diproses menjadi hasil bijirin. Contohnya yang diproses, gandum menjadi tepung. Beras, tepung gandum, tepung jagung, tepung pulut, bihun, mi, pasta. Itu semua adalah hasil bijirin. Jadi untuk memilih hasil bijirin yang terbaik ni, kita mestilah memilih dengan cara melihatlah tidak ada bubuk. Tidak berbau hapak dan juga berwarna putih. Kalau pasta tu kita tengok macam dah warna putih tu, makaroni, spaghetti yang berada di dalam plastik tu sudah tidak sesuai lah. Cara penyediaan dia. Untuk menyediakan hasil bijirin ini, kita perlu ayak terlebih dahulu. Ayak terletakkan dalam satu bekas, kemudian kita ayak dengan cara menggerakkan alatan yang kita letak hasil bijirin untuk membuang bendasing. Seterusnya dibancuh dengan cecair seperti susu, santan dan air lah. Seperti kita nak buat donat, kita perlukan tepung gandum yang dibancuh menggunakan cecair ataupun larutan susu yang diletak dengan garam dan juga sedikit gula dan juga yeast ya.
Okey, kaedah memasak hasil bijirin ni yang sesuai ialah menggoreng, mengukus, mereneh dan membakar. Okey, tengok kita buat donat tadi, apabila kita telah selesai buat dough, kita akan masak dia dengan cara menggoreng. Okey, seterusnya ialah bahan kering yang ketiga iaitu kekacang. Kekacang ni contoh kumpulan kekacang ni adalah kacang tanah, kacang merah, kacang soya, badan, walnut. Okey, biasanya kacang tanah. Okey, kacang tanah biasa kita buat sama ada kacang tanah goreng ataupun kita buat menu lain iaitu kuah kacang untuk dimakan bersama dengan sate ayam atau sate daging lah. Okey, cara memilih kekacang ni sama juga. Kita jangan pilih yang ada serangga kecil tu ataupun bubuk, tidak berbau hapak dan juga bentuknya masih kekal. Kacang tu masih lagi berbentuk elok, tidak pecah, tidak berlubang, tidak hancur. Itu tidak elok lah untuk kita sediakan bahan untuk memasak. Okey, cara menyedia. Cara menyedia ni ialah sama ada dicincang ataupun dikisar. Contoh menu Cikgu Ha bagi tahu tadi adalah kuah kacang. Perlu kita kisar kacang itu. Dan kaedah memasaknya adalah yang sesuai adalah membakar atau mereneh. Seterusnya, bahan kering yang keempat iaitu rempah. Okey, rempah. Rempah ni banyak contoh-contohnya seperti buah pala, kulit kayu manis, lada hitam, asam keping, asam jawa, rosemary, oregano, basil, bay leaf dan cengkeh. Okey, kebiasaannya rempah ini kita gunakan untuk menambah rasa lah dalam sesuatu makanan kita. Contohnya asam keping kita guna apabila menu kita untuk merebus ikan, kita menggunakan asam keping. Sup, juadah sup, menu sup, biasa kita akan guna kulit kayu manis, buah pala, rempah ya, rempah. Okey, cara memilihnya seperti biasalah, kita mesti lihat pada pembungkusan itu mestilah tidak berbubuk, tidak berbau hapak. Okey, kalau boleh hidu, kita hidu. Okey, bentuknya masih kekal. Okey, bunga cengkeh masih lagi kekal ya bentuknya. Okey, bunga lawang. Maksudnya bentuk bunga lawang tu masih lagi nampak bunga lawang. Okey, dan juga masih berbau asli. Biasanya rempah ini dia menambah rasa dari segi bau lah. Okey, bau. Okey, cara penyediaannya ialah kita ambil rempah ini yang kita perlukan, kita rendam seketika. Okey, rendam seketika barulah kita guna dalam juadah kita. Seterusnya, kaedah memasak yang sesuai adalah merebus, membakar dan juga mereneh. Macam Cikgu Haka bagi tahu tadilah, buat sup ayam, buat sup daging, mereneh kaedah memasaknya dengan menggunakan rempah. Okey, dan yang terakhir, bahan kering ini kategori lain-lain lah. Okey, sayur kering. Contohnya sayur kering, jeruk, ikan masin, ikan bilis, cili kering. Itu adalah kategori lain-lain. Cara memilihnya sama juga, tidak busuk dan juga tidak rosak. Ikan bilis yang kita beli untuk buat nasi lemak itu, contohnya mestilah tidak berbusuk, tidak berkulat, masih lagi warnanya kekal, cantik. Okey. Lada kering pun sama juga, tidak berkulat dan tidak bertukar warna. Okey. Cara penyediaannya mestilah direndam dan dibasuh bersih menggunakan air. Okey. Kaedah memasak yang sesuai. Apa dia? Merebus dan mereneh. Okey, itu adalah antara contohlah kaedah memasak menggunakan bahan kering kategori lain-lain. Okey, jadi rumusannya di sini, hari ini Cikgu Ha telah terangkan tentang maksud bahan kering. Okey, apa itu bahan kering tadi? Kategorinya ada berapa? Ada 5. Okey, contoh
contoh dari segi bahan kering jenis kekacang. Okey, apa contohnya? Kacang merah, kacang tanah. Okey, cara pemilihan. Okey, contohnya kita nak memilih rempah. Macam mana kita nak memilih rempah itu untuk kita sediakan untuk juadah. Okey, cara penyediaan pun sama juga. Cikgu Ha dah terangkan. Cara dia macam beras tu kita perlu rendam. Okey. Lepas tu kaedah memasak yang sesuai, Cikgu Ha pun dah jelaskan secara ringkas apa kategori bahan kering dan juga apa kaedah memasak yang sesuai. Okey, sekian saja untuk kelas PDPR kita pada hari ini. Jangan lupa untuk siapkan latihan pengukuhan yang Cikgu Ha sediakan. Jumpa lagi di lain masa kelas PDPR kita. Okey, sekian. Terima kasih.